warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah pada pagi ini? Moga-moga pertemuan kita dalam rancangan Muqaddimah di pagi yang penuh barakah ini dapat memberikan kepada kita 1001 manfaat. Kalau anda pernah mendengar satu lagu yang pernah dipopularkan oleh satu kumpulan yang agak masyhur satu ketika dulu, Suci Dalam Debu, pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan bukan suci dalam debu, tetapi perihal berkaitan suci dalam harta kita. Apakah itu suci dalam harta? InsyaAllah sama-sama kita saksikan Muqaddimah kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Taubah, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat yang wajib, supaya dengan itu bakal menyucikan harta mereka dan juga menyucikan jiwa mereka. Maka berselawat dan berdoalah kamu ke atas mereka, wahai Rasul. Sesungguhnya doa kamu merupakan ketenangan bagi mereka. Penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu dalam ruangan pada kali ini untuk kita membicarakan perkara yang berkaitan dengan suci dalam harta. Apakah yang dimaksudkan suci dalam harta? Dan bagaimanakah caranya untuk kita menyucikan harta? Dan apakah hikmah-hikmah daripada penyucian harta yang kita lakukan dengan melaksanakan ibadah berzakat kerana Allah Subhanahu wa taala? Penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu sistem pengurusan keuangan yang cukup ampuh bagi setiap manusia. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bukan sahaja rezeki, bukan sahaja kekayaan, bukan sahaja nikmat, bukan sahaja wang, bukan sahaja makanan dan segala benda nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang tidak boleh dihitung dengan mata pena ataupun tidak tertulis dengan tinta walaupun 7 lautan habis digunakan. Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dalam pada masa yang sama satu sistem, satu kaedah untuk kita menguruskan harta tersebut, untuk kita menyucikan harta tersebut. Kenapa harta kita perlu disucikan? Apakah jalan usaha yang kita selama ini kita kerjakan tidak baik? Apakah usaha yang kita lakukan selama ini tidak halal sehingga perlu kita sucikan harta? Kerana inilah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran dalam ayat yang kita bacakan tadi, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat untuk disucikan aspek keuangan itu, aspek harta itu sendiri, duit itu sendiri, dan juga menyucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah, antaranya bakhil dan terlalu cintakan harta. Persoalannya, kita jawab kenapa perlu disucikan? Kerana yang pertama, mungkin alhamdulillah semua hasil mahsul ataupun tempat-tempat kita mencari rezeki itu halal, tapi kadang-kala kita mempunyai beberapa kekurangan ataupun kecacatan di dalam usaha kita mencari harta tersebut. Kadang-kala mungkin ada kita tersilap, kadang-kala mungkin kita tercuai dan terlalai sewaktu melaksanakan tugas kita. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu mekanisme yang mana menjadi hak di dalam harta kita itu untuk dituntut oleh orang lain, orang yang tidak mempunyai kenikmatan seperti kita. Bab kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta mereka itu ada hak bagi mereka yang meminta dan mereka yang tidak meminta. Kerana itulah zakat disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kesucian kepada harta kita. Kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin dalam usaha kita mencari rezeki, kita tersilap, kita tercuai. Kadang-kadang kita bekerja di pejabat, mungkin terlalu lama melihat komputer misalnya. Kadang-kadang mungkin kita terlalu lama bekerja sehingga menyebabkan kita mengantuk pada waktu kerja. Ataupun kita terlalu lama bekerja
Sehingga kadang-kadang kita rasa bosan, lalu kita berbual dengan rakan sekerja barangkali dalam waktu bekerja pula tu. Ataupun kita meneliti apakah perkara-perkara yang lain, ataupun kita melakukan kerja lain saat kita bekerja di pejabat mungkin. Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada kita satu mekanisme untuk menyucikan harta kita. Dan kerana kelalaian kita itu, mungkin hak yang kita mengambil daripada gaji kita itu tidak diberkati oleh Allah. Na'udzubillah. Dan sebab itulah kita harus mencari sucinya ataupun kesucian dalam harta kita, nak membersihkan harta, nak membasuhkan harta kita. Saya suka membuat satu perumpamaan. Umpama emas, kalau kita baru gali emas tersebut ataupun kita ambil emas itu dari gunung dan sebagainya, emas itu sudah tentu pasti akan dibakar dalam api, darjah yang kuat, darjah yang panas, 1000 darjah Celsius. Kita bakar emas itu untuk kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada. Dan akhirnya sesudah emas itu dibersihkan, dapatlah kita emas yang suci, yang murni, yang emas yang tulen. Dan begitulah juga peranannya zakat di dalam harta kita. Apabila kita menunaikan kewajipan berzakat, insya-Allah harta yang diperolehi akan disucikan umpama api yang menyucikan emas daripada sekalian kotoran. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertamanya untuk kita fahami apakah maksud zakat, apakah maksud zakat dan apakah kaitannya dalam kehidupan manusia, dan apakah hikmah-hikmah yang dapat kita perolehi setelah daripada kita melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan berzakat. Yang pertama sekali, kita melihat apakah pengertian zakat. Apakah zakat itu sama maksudnya dengan nafkah dan sebagainya, ataupun sama maksudnya dengan sedekah. Yang pertama, kita ambil nafkah misalnya. Nafkah merupakan pemberian yang wajib, yang diwajibkan ke atas orang yang menanggung, sama ada pakaian, makanan, minuman dan juga tempat tinggal, kepada ahli keluarga yang terdekat, sama ada keluarga itu datang dari aspek perkahwinan ataupun keluarga yang datang dalam aspek keturunan dan juga darah, daging. Itu yang pertama, nafkah. Tetapi zakat adalah satu harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikeluarkan kepada golongan yang tertentu dalam masa yang tertentu, mengikut nisab ataupun kadarnya yang tertentu, berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Dan ianya menjadi hak atas setiap Muslim untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang mereka cari di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita mengenai apakah dia hikmah dalam kita menunaikan ibadah zakat ini, dan mengapa kita perlu sucikan harta kita. Dan untuk itu kita bertemu dan kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam rancangan Muqaddimah pada kali ini. Kita menyambung perbincangan kita tadi tentang hikmah berzakat. Antara lainnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta semata-mata mencari keridaan Allah, seumpama, dan juga untuk menetapkan hati mereka, seumpama satu tanaman ataupun satu taman yang cantik. Taman ini pula duduk di dalam ataupun duduk di atas satu bukit yang tinggi. Masya Allah, kalau taman di atas bukit, subhanallah, itu umpama syurga. Dan taman ini pula mendatangkan hasil 2 kali setahun. Ini perumpamaannya Allah SWT gandakan zakat ataupun harta kita dan keberkatan kepada kita. Satu taman yang berbuah 2 kali dalam setahun akibat disirami oleh hujan. Tetapi sekiranya taman itu tidak pula disirami oleh hujan, pasti tanaman itu akan segar, disiram oleh embun-embun pagi. Inilah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu baru satu. Ada lagi satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan bahawasanya kalau satu yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala
umpama kita menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula menyuburkan 100 biji. Cuba bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kalau RM1 sahaja kita bagi zakat contohnya lah, dah kita tak ada apa sangat, RM1 saja kita mampu bagi. RM1 itulah yang Allah gandakan. Kalau RM1 pahalanya 700, apatah lagi RM7 tuan-tuan, apatah lagi RM70, apatah lagi 700, 7,000, 70,000. Tuan-tuan kena kira sendirilah yang tu. Ini pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Satu kita bagi 700, Allah ganjari kepada kita. Subhanallah. Ini hikmahnya. Kerana itu zakat maksudnya dari segi bahasa, berkat bertambah dan berkembang. Dia mampu menyemburkan harta kita. Yang kedua, hikmah dalam berzakat ialah zakat ini menghalang diri kita daripada menjadi orang yang bakhil. Macam Haji Bakhil tu. Anak dia minta beli mesin jahit pun susah nak bagi. Jadi zakat ini mampu menjadikan diri kita daripada terlalu sayangkan harta kepada orang yang suka membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, ada Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada kita. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa kata Tuhan? Bila mana Tuhan tanya kepada ahli neraka, apa yang menyebabkan kamu tersumbat dalam neraka saqar, kata Allah. Jawab mereka, kami bukan orang yang semayang dulu Tuhan, dan pula kami ni jarang bagi makan kepada orang miskin. Bakhil sangat kami. Kalau kami makan semuanya kami punya. Ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kena kongsi bersama dengan orang lain. Halang diri jadi bakhil. Tunaikan zakat. Yang seterusnya, hikmah yang seterusnya, kita dapat memberikan keadilan kepada manusia. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil, dan Allah mengajar kita untuk jadi adil. Adil mengapa? Kerana harta yang kita pungut, harta yang kita kutip, ada hak orang lain yang ditentukan dalam harta kita itu. Harus kita samaratakan. Jangan biarkan harta itu beredar, seperti kata Tuhan, hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang yang kaya, di kalangan kamu sahaja. Harus harta itu dikongsi bersama dengan orang. Bukan banyak pun, Allah Ta'ala minta sedikit saja daripada kita. Hanya 2.5% sahaja dari kita punya harta. Sikit sangat. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Seterusnya, dalam penunaian zakat ini, dapat kita menzahirkan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa cinta kita kepada Allah. Allah dah bagi kita nikmat. Macam mana kita nak tunaikan rasa terima kasih menerusi nikmat Allah ini? Kita tunaikan zakat. Bila kita bayar zakat, Allah tambah lagi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Bila mana kamu bersyukur, nescaya aku tambah kepada kamu. Tetapi apabila kamu kufur, kamu tidak mau mengeluarkan zakat, kamu engkar, seumpama orang-orang yang engkar pada zaman Abu Bakar hingga diperangi mereka itu. Abu Bakar yang lemah lembut pun memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, sehingga dia kata, dia berjanji bahawasanya demi Allah aku akan bunuh mereka yang mengingkari hukum zakat. Tapi hari ini kita tak adalah sampai nak bunuh orang, tuan-tuan. Cuma kita memberi sedikit amaran sahaja. Bukan untuk menakutkan, tetapi hanya untuk menggerunkan. Subhanallah. Allah tambah kalau kita tunaikan zakat. Tetapi kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu amatlah pedih. Dan seterusnya kita akan pergi kepada hikmah zakat yang seterusnya pula. Zakat ini boleh menjadikan bukti kepada pembersihan dan juga kelembutan hati kita. Dan sebelum kita membicarakan, bertemu lagi kita sidang penonton dirahmati Allah. Sebentar tadi kita membicarakan tentang zakat, bagaimana zakat boleh menzahirkan rahmat di dalam hati manusia. Kadang-kadang hati kita ini terlalu keras, terlalu rasa berbangga, terlalu rasa semuanya kita punya. Sebenarnya tidak ada satu pun yang kita miliki, kecuali semuanya hak Allah Ta'ala. Allah beri pinjam saja kepada kita. Kita hanya mengusahakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana itu dengan zakat dapat menzahirkan rasa rahmah
hati kita itu daripada yang keras dapat dilembutkan sedikit demi sedikit. Umpama batu pun kalau disirami ataupun dititis oleh air, sedikit demi sedikit batu itu tetap akan melekuk juga. Sedang menonton rahmati Allah SWT. Seterusnya, zakat ini mampu untuk menyebabkan nikmat itu berpanjangan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasa hidup kita ni sesak, sempit, gaji bertambah, tetapi kadang-kadang rasa tak cukup, masih lagi tak cukup. Bak kata orang Melayu, besarlah periuk, besarlah kerak nasinya. Tetapi saya suka mengatakan, kalau besar mana pun periuk, kalau kita pandai masak nasi, keraknya mungkin tidak ada. Kerana itulah kita kena pandai menguruskan harta kita. Zakat apabila kita tunaikan, dia mampu untuk mengekalkan nikmat di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasa nikmat yang kita perolehi daripada Allah itu tidak mampu memberikan ketenangan dalam hidup. Cuba kita pergi melihat kepada orang yang mungkin tidak mempunyai pendapatan tetap seperti kita, petani misalnya. Kalau kita tanya kepada mereka, mungkin mereka akan menjawab, Alhamdulillah, hidup kami tenang, hidup kami selesa. Bukan kesenangan yang kita ingin kejar dalam kehidupan, tetapi dalam tenang itu ada kesenangan. Bukan semua senang mempunyai tenang. Kerana itu membayar zakat dapat mengekalkan nikmat dalam hidup kita. Dan zakat itu berupaya untuk memelihara harta kita daripada dirosakkan oleh kejahatan-kejahatan dunia dan sebagainya. Seterusnya, antara hikmah berzakat yang lain pula, zakat ini antara lain dapat mengekalkan keamanan dalam sebuah negara. Ini yang jarang disebut. Bak kata Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahawasanya antara sebab utama kepincangan, kerentahan ekonomi dan juga kegagalan masyarakat mengekalkan keamanan adalah kegagalan mereka membayar ataupun menunaikan kewajipan berzakat. Aneh bukan? Walaupun kadang-kadang kita merasakan sesuatu amal ibadat itu tidak ada kaitan dengan kehidupan kita, sebenarnya besar ada kaitan dalam kehidupan kita. Dengan membayar zakat itu dapat memberikan ketenangan, keamanan dalam hidup, menstabilkan ekonomi dan juga memberikan kesaksamaan kepada manusia. Apabila masyarakat kita beriman kepada Allah, apabila masyarakat sesuatu kaum itu beriman kepada Allah, maka nantilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun dari langit yang akan membasahi bumi kita dengan rahmat dan juga limpahan keamanan, insya-Allah. Satu cerita yang ingin saya nukilkan, kalau terlalu sangat hati kita ini susah sangat untuk membayar zakat, marilah kita contohi sifat seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, didatangi Abu Musa Al-Ash'ari akan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain, kerana rumah Abu Musa Al-Ash'ari ini sering dikunjungi oleh para sahabat. Orang selalu datang rumah dia minta nasihat, kadang-kadang datang bertandang untuk ziarah dan sebagainya. Beliau dengan tidak kekok, tak pernah lokek, sentiasa melayan sahabat-sahabatnya. Hatta ada orang yang datang tengah malam pun beliau masih lagi sanggup melayan. Satu ketika para sahabat datang bertemu dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Pada waktu itu, waktu sudah hampir pertengahan malam, dan tatkala mereka memberi salam ataupun meminta izin kepada Abu Musa untuk masuk ke rumah, lalu Abu Musa kata, masuklah, pintu itu tidak berkunci. Alangkah terkejutnya mereka melihat Abu Musa Al-Ash'ari tidak berpakaian. Tetapi awas, bukan tidak berpakaian sepenuhnya, hanya bajunya sahaja dibuka. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ma bika ya Abu Musa, kenapa kamu dalam keadaan begini, kamu tidak berpakaian? Malam yang sejuk ini kamu tidak berpakaian. Kenapa kamu bersikap sebegini? Apakah kamu tidak mempunyai pakaian? Tanya sahabat-sahabat kepada Abu Musa. Lalu jawab Abu Musa, dia kata, tuan-tuan, kalau aku tidak mampu bertoleransi dengan merasai kemiskinan dalam hidupku, sekurang-kurangnya aku mampu bertoleransi untuk merasai kesejukan orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai baju, yang tidak ada rumah dan tidak ada tempat perlindungan, dan mereka itu kesejukan di tengah malam yang gelap gelita. Subhanallah. Ini adalah satu semangat yang cukup baik, satu motivasi kepada kita.
motivasi bagaimana kita nak merasai kesusahan orang miskin. Bukanlah saya suruh tuan-tuan dan perempuan membuka baju di tengah malam, tetapi sekurang-kurangnya dengan menginfakkan harta kita sedikit ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sucikan aspek rohani harta kita itu, yang mana kita tak nampak, yang mana kita rasa harta kita itu tidak memberikan ketenangan dalam hidup kita. Walaupun banyak yang kita dapat, walaupun ribuan, bahkan puluh ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan yang kita dapat, tetapi tidak mampu memberikan ketenangan, percayalah bahawasanya ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita menerusi ibadah berzakat. Allah Ta'ala nak bantu kita manusia untuk mencapai nikmat yang mana dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dunia. Bukan sahaja itu, bahkan Allah ganjari pula di akhirat kelak. Yang mana, ingatlah kata-kata ini, apa yang kita simpan bukanlah yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan itu adalah benda ataupun harta yang sebenarnya kita miliki. Renung-renungkan dan fikir-fikirkanlah sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga kita memperoleh rahmat dan barakah dari Allah. Wallahu ta'ala alam. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.